Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 6. Hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu yang bertajukkan Bakat Istimewa. Dan fokus kita pada hari ini ialah pada SP 1.2.6 dalam ragam ayat. Pada hari ini, standard pembelajaran kita ialah 1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Pada hari ini juga, cikgu sisipkan kemahiran tata bahasa iaitu standard pembelajaran 5.3.3 memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks. Dan dalam pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan fokuskan kepada memberi pemahaman kepada murid tentang konsep ayat aktif dan ayat pasif supaya murid dapat menguasai kemahiran standard pembelajaran kita 1.2.6. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid dapat memahami dan mengujarkan ragam ayat yang terdapat dalam dialog. Dialog yang akan murid-murid baca adalah seperti minggu lepas, cuma fokus kita pada hari ini ialah ragam ayat. Kriteria kejayaan pula, cikgu harap pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti dan mengujarkan sekurang-kurangnya 2 ragam ayat yang terdapat dalam dialog. Murid-murid, apakah ragam ayat? Ya, ragam ayat membawa maksud ayat yang mengandungi frasa nama dan frasa kerja. Di sini, cikgu berikan formula FN tambah FK. Dalam konteks ragam ayat, apabila dalam ayat tersebut mempunyai frasa nama dan frasa kerja, maka inilah disebut sebagai ragam ayat. Ini merupakan contoh ragam ayat. Lelaki itu sedang memancing ikan. Jika murid perhatikan, lelaki itu sedang memancing ikan. Ayat ini merupakan jenis ayat penyata. Baiklah, lelaki itu. Lelaki itu merupakan frasa nama. Manakala sedang memancing ikan ialah frasa kerja. Jadi murid-murid, apabila ayat ini mempunyai frasa nama dan frasa kerja, maka inilah ragam ayat. Dalam ragam ayat mempunyai 2 jenis ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Dalam ayat aktif terbahagi kepada 2 jenis, iaitu ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Baik, bagaimanakah bentuk kedua-dua ayat ini? Pak Abu memancing ikan. Memancing merupakan kata kerja transitif. Jadi, Pak Abu ini merupakan frasa nama, memancing ikan merupakan frasa kerja dan ikan ini sebagai objek atau penyambut kepada kata kerja. Jadi dalam ayat aktif ini murid-murid dapat lihat ada frasa nama, ada frasa kerja, ada objek dan penyambut. Itu disebut sebagai ayat aktif transitif. Manakala dalam ayat aktif tak transitif, Pak Abu merupakan frasa nama, memancing merupakan frasa kerja. Dan dalam ayat ini tidak ada objek atau penyambut. Jadi ini merupakan ayat aktif tak transitif. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Saya membaca buku. Saya merupakan frasa nama, membaca buku merupakan frasa kerja dan buku ini sebagai objek ataupun penyambung kepada kata kerja. Manakala dalam ayat aktif tak transitif, Syahira sedang berlari. Syahira merupakan frasa nama, sedang berlari merupakan frasa kerja. Dan dalam ayat ini tidak mempunyai objek untuk menyambut kata kerja yang terdapat dalam ayat ini.
Jadi murid-murid nampak dengan jelas perbezaan dua ayat ini. Satu ayat aktif transitif ada objek, manakala dalam ayat aktif tak transitif tidak ada objek. Kita lihat contoh yang lain pula. Guru besar merasmikan majlis itu. Guru besar merupakan frasa nama, merasmikan majlis itu merupakan frasa kerja dan majlis itu sebagai objek ataupun penyambut kepada kata kerja merasmikan. Dalam ayat aktif tak transitif, mereka bersiar-siar di taman. Mereka ini merupakan frasa nama, bersiar-siar ini merupakan kata kerja dan di taman merupakan penerangan kepada kata kerja ini. Dan dalam ayat ini tidak mempunyai objek yang menyambut kata kerja. Kita lihat pula contoh ayat transitif. Peniaga itu merupakan frasa nama, menjual pelbagai jenis kuih. Ini merupakan frasa kerja dan objeknya ataupun penyambut kepada kata kerja ini ialah pelbagai jenis kuih. Manakala dalam ayat aktif tak transitif, Ramlah tersenyum apabila dia berjaya dalam pertandingan itu. Ramlah ini merupakan frasa nama. Tersenyum. Tersenyum ialah kata kerja dan dalam ayat ini tidak mempunyai objek untuk menyambut kata kerja tersenyum. Apabila dia berjaya dalam pertandingan itu, ini merupakan ayat huraian. Mengapakah Ramlah tersenyum? Baik murid-murid, dalam ayat aktif transitif sahaja yang boleh ditukar kepada ayat pasif. Kerana dalam ayat aktif transitif mempunyai objek. Baik, sekarang kita lihat pula kepada ayat pasif. Ayat pasif terbahagi kepada dua juga. Satu, ayat pasif dengan kata kerja yang menerima imbuhan di dan ter dan hanya digunakan oleh kata ganti diri ketika sahaja. Manakala dalam contoh ayat pasif yang kedua, kata kerja tidak boleh menerima imbuhan awalan di dan ter. Dan ayat pasif yang digunakan hanyalah dalam kata ganti diri pertama dan kedua sahaja. Baik, yang pertama ialah kata ganti diri ketiga, iaitu dia boleh menerima imbuhan di dan ter. Dan dalam ayat pasif yang kedua, kata ganti diri pertama dan kedua tidak boleh menerima imbuhan awalan di dan ter. Baiklah murid-murid, sekarang kita melihat perbandingan antara dua jenis ayat pasif, iaitu ayat pasif kata ganti diri ketiga dan ayat pasif kata ganti diri pertama dan kedua. Buku dibaca oleh adik. Buku dalam ayat ini merupakan subjek atau kita boleh sebut juga sebagai objek. Dibaca oleh ini merupakan frasa kerja dan adik iaitu kata ganti diri ketiga merupakan kata nama dalam ayat ini dan apabila kata ganti diri ketiga digunakan maka kata kerja baca perlulah dihadiri dengan imbuhan di dan disusuli dengan oleh. Baiklah murid-murid, jika kita melihat perbandingan ayat pasif dan ayat aktif, apakah perbezaan dalam kedua-dua ayat ini? Ya, dalam ayat pasif, objek berada di hadapan, manakala kata nama berada di belakang. Manakala dalam ayat aktif, kata nama merupakan subjek yang berada di hadapan dan objeknya berada di belakang. Jadi nampak perbezaan antara duanya ya. Kita lihat pula kepada ayat pasif kata ganti diri pertama dan kedua. Buku saya baca. Buku ini merupakan subjek ayat ataupun kita sebut sebagai objek. Saya merupakan kata ganti diri pertama, maka kata kerja baca tidak perlu menerima imbuhan di. Majlis itu dirasmikan oleh guru besar. Majlis itu dalam ayat ini merupakan subjek atau kita sebut juga sebagai objek, dirasmikan oleh merupakan frasa kerja dan guru besar iaitu kata ganti diri ketiga merupakan kata nama. Manakala dalam ayat pasif, kata ganti diri pertama dan kedua
Majlis itu saya rasmikan. Majlis itu merupakan subjek dalam ayat. Apabila saya merupakan kata ganti diri pertama digunakan, maka kata kerja rasmi tidak boleh menerima imbuhan di. Dan dia akan jadi majlis itu saya rasmikan. Contoh seterusnya, pelbagai jenis kuih dijual oleh peniaga itu. Pelbagai jenis kuih merupakan subjek dalam ayat yang kita sebut juga sebagai objek. Dijual oleh, ini merupakan frasa kerja. Peniaga itu, ini merupakan frasa nama bagi kata ganti diri ketiga. Manakala dalam ayat seterusnya, dalam ayat ini dia menggunakan kata ganti diri kedua iaitu kamu. Pelbagai jenis kuih merupakan subjek ataupun objek. Kamu ini merupakan kata ganti diri kedua. Dan apabila kata ganti diri kedua digunakan, maka kata kerja jual tidak boleh menerima apa-apa imbuhan. Jadi setakat ini cikgu harap murid-murid faham konsep ayat aktif dan juga ayat pasif. Baiklah murid-murid, sekarang kita pergi kepada pembelajaran kita. Di sini cikgu merujuk kembali dialog yang telah kita baca sebelum ini, iaitu yang bertajuk bakat istimewa dalam unit 1. Jom kita baca sama-sama dialog ini dengan sebutan yang jelas dan juga intonasi yang sesuai. Amar, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Baik ibu, apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Kata ayah. Baiklah murid-murid, apakah jenis ayat yang terdapat dalam ayat dialog ini? Ya, Amar, tolong buka pintu. Ini merupakan ayat perintah. Ayah kamu sudah pulang. Ini pula merupakan ayat penyata. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Ini merupakan ayat apa murid-murid? Ini merupakan jenis ayat tanya. Baik, kita teruskan dalam dialog seterusnya. Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, Ayah. Kami mencuba beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Bagus, Amar. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Baik murid-murid, sekarang kita lihat apakah jenis ragam ayat yang terdapat dalam ayat ini. Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, Ayah. Ini merupakan jenis ragam ayat apa murid-murid? Dalam ayat ini ada kata kerja kami lakukan. Jadi ini merupakan jenis ayat pasif. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Ya, di sini ada perkataan kami membaca. Kata kerja dalam ayat ini mempunyai imbuhan mem. Maka ini merupakan ayat aktif. Adik juga saya ajar melukis. Saya ajar. Yang ini merupakan ayat apa murid-murid? Ya, ini merupakan ayat pasif. Adik telah melukis 2 keping gambar. Melukis mempunyai imbuhan me. Maka ini merupakan ayat aktif. Seterusnya, masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Di sini ada perkataan, ada frasa perlu diisi. Diisi di sini disusuli dengan imbuhan di. Maka ini merupakan ayat pasif. Kita baca ayat ini. Ayah, lihatlah lukisan Ifan. Ifan sungguh pandai melukis, Ayah. Wah, cantiknya. Puji ayah dan ibu. Baik murid-murid, dalam ayat ini, Ayah, lihatlah lukisan Ifan. Ini merupakan jenis ayat perintah. Ifan sungguh pandai melukis, Ayah. Ini merupakan ayat penyata.
Dan ini, wah cantiknya, ada kata seru di sini. Ini merupakan ayat seruan. Setakat ini cikgu harap murid-murid faham pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, bagi mengukuhkan pembelajaran kita pada hari ini, jadi cikgu telah melampirkan uji minda untuk menguji kefahaman murid-murid tentang ragam ayat. Kita lihat pada ayat yang pertama. Aku sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepada adik. Baik, dalam ayat ini kita lihat kepada kata kerjanya, iaitu memberikan. Dalam ayat ini ia mempunyai imbuhan mem. Jadi ini merupakan jenis ayat apa ya? Okey. Kita simpan dulu jawapan. Kita lihat pula kepada soalan nombor 2. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Dalam ayat ini ada kata kerja melihat dan mempunyai imbuhan me. Jadi ini merupakan ayat. Kita lihat contoh ayat yang ketiga. Semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Ya, kata kerjanya ialah dibuat oleh. Dalam ayat yang keempat, kami memakai pelbagai pakaian tradisional seperti chongsam, sari dan dhoti. Baik, dalam ayat ini ada kata kerja memakai. Jadi cikgu tahu, murid-murid dah tahu apakah jenis ragam ayat. Yang kelima, pelbagai bahasa dapat saya kuasai. Ya, kuasai. Kata kerja ini hadir selepas kata ganti diri pertama. Jadi ini merupakan ragam ayat jenis ya, murid dah tentu tahu jawapannya. Lukisan pemandangan itu saya lukis menggunakan krayon. Lukis. Ayat yang ketujuh, masa yang diambil oleh Jian Ling untuk tiba ke tanah air adalah selama 5 jam. Ya, dalam ayat nombor 7 ini ada kata kerja diambil. Manakala ayat yang terakhir, Jian Hui menyediakan sarapan untuk keluarga. Di sini ada kata kerja menyediakan. Baik murid-murid, murid-murid sudah senaraikan semua jenis ragam ayat yang terdapat dalam ayat ini. Kita lihat jawapan. Yang pertama, ayat aktif. Yang kedua merupakan ayat aktif juga. Yang ketiga merupakan ayat pasif. Yang keempat merupakan ayat aktif. Ayat yang kelima merupakan ayat pasif. Keenam juga merupakan ayat pasif. Ketujuh merupakan ayat pasif. Dan yang terakhir merupakan ayat aktif. Bagus, tahniah murid-murid yang dapat menjawab dengan betul dan tepat. Baiklah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kita, di sini cikgu ingin membuat satu kesimpulan untuk makluman murid-murid dan juga untuk pengukuhan murid-murid. Dalam ayat aktif, kita tahu bahawa di hadapannya ada frasa nama dan frasa kerja. Dan juga yang kedua, jenis ayat aktif yang kedua ialah frasa nama tambah frasa kerja dan perlu ada objek sebagai penyambut kata kerja. Manakala dalam ayat pasif, objek berada di hadapan, ditambah pula dengan frasa kerja dan frasa nama. Dan juga dalam contoh ayat pasif yang kedua, ada objek dan juga kata ganti diri pertama atau kata ganti diri kedua dan diakhiri dengan kata kerja. Jadi setakat ini cikgu harap murid-murid jelas tentang konsep penggunaan ayat aktif dan juga ayat pasif. Cikgu harap murid-murid faham pembelajaran keseluruhan hari ini dan cikgu ucapkan terima kasih kepada semua murid yang mengikuti kelas pada pagi ini dan jumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang.